Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan pada pagi ini untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Al-Baghawi dan Khatib At-Tabrizi rahimahumullah ta'ala. Dan insyaAllah kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sambung daripada pertemuan yang lepas. Masih lagi dalam Kitabul Iman, Babul Imani bil Qadar, bab tentang keimanan kepada takdir. Hadis yang ke-82. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallam, wa huwa shadiq al-masduq, wa huwa as-sadiqu al-masduq, dia ni benar dan dibenarkan. Jadi as-sadiq itu isim fa'il, maksudnya sesuatu yang bersifat dengan sifat as-sidqu, benar, maka dipanggil sadiq, orang yang memiliki sifat benar. Kemudian masduq, masduq yang dibenarkan. Yang dibenarkan maksudnya dibenarkan oleh Allah serta malaikat dan juga orang-orang beriman lah. Dia dibenarkan. Maksudnya bukan saja dia benar, bahkan dia diiktiraf kebenaran dia itu oleh Allah sendiri, malaikat dan orang-orang beriman lah. Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. Nabi bersabda, sesungguhnya penciptaan ahadikum, salah setiap daripada kamu lah, yujma'u fi batni ummihi 40 yawman, dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani lah. Jadi apabila berlaku persenyawaan di antara benih bapa dan benih ibu, atau sperma bapa dengan ovum bagi ibu yang berlaku di bahagian rahim lah, yang laku, itu dalam sains tu kan, ovum wanita ni dia daripada tiub falapio tu, sama ada belah kanan atau belah kiri, dia akan keluarkan sebulan sekali menurut saintis lah, wallahu alam. Saya pernah belajar dulu masa di MRSM dulu. Jadi dia akan sebulan sekali akan menghasilkan ovum, satu atau dua lebih kurang macam tu lah. Dan dia akan menunggu sperma daripada lelaki. Dan dia tak lama lah, menurut saintis, lebih kurang dalam, katanya ovum lebih kurang 48 jam. Dia boleh hidup 48 jam saja. Kalau sperma lelaki 24 jam lebih kurang. Jadi apabila berlaku persetubuhan jima' di antara suami isteri, maka bila air mani itu dimasukkan ke dalam bahagian faraj wanita itu, dia akan pergilah mencari ovum.
Jadi benda halus tak nampak lah. Dia halus sekarang, zaman sekarang ni moden. Tengok dalam YouTube, Facebook adalah dia buat dokumentari, dia buat macam short film tu. Dia pergi mencari ovum dan lalu berlakulah persenyawaan. Maka selama 40 hari akan berubah. Summa yakunu fi dzalika alaqatan. Setelah 40 hari dia akan menjadi alaqah. Alaqah ni segumpal darah. Segumpal darah. Misla dzalika, seperti mana sebelum ni, iaitu 40 hari juga. Summa yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalika. Kemudian daripada segumpal darah tadi dia berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging. Kemudian daripada daging itu nanti baru dia akan terbentuk. Dan menurut ulama, organ yang pertama sekali yang terbentuk adalah hati. Organ yang terbentuk yang pertama sekali adalah hati ataupun jantung hati. Ini itu mula-mula. Lepas tu baru dia akan mengembang dengan kuasa Allah lah. Akan jadilah apa ni badan, keluar tangan, kaki, kepala dan sebagainya lah. Otak apa semua. Summa yab'athu Allahu ilaihi malakan. Kemudian Allah Taala mengutuskan kepada janin tersebut malakan, seorang malaikat, bi arba'i kalimatin, dengan 4 ketetapan. Fayaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyyun aw sa'idun. Lalu malaikat tersebut menulis akan rezekinya. Rezekinya maknanya sepanjang hidup dia sampai dia mati, rezeki dia banyak mana. Kemudian wa ajaluhu, dan ajalnya maksudnya umurnya. Wa amaluhu, dan amalannya. Ini panjang pembahasan ni. Kemudian wa syaqiyyun aw sa'idun. Syaqi maknanya celaka, aw sa'idun ataupun bahagia. Saya akan baca dulu hadis sampai habis, kita baca dan terjemah, lepas tu kita pergi satu persatu lah kita syarahkan. Summa yanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat tersebut meniupkan pada janin tersebut roh. Meniupkan roh. Maknanya malaikat tu datanglah bawa roh tu kot. Jadi dia akan, setelah dituliskan dia punya ketetapan tu, dia akan tiupkan roh ke dalam janin tersebut. Maka hiduplah janin tu dalam perut. Fawallazi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya setiap kamu akan beramal. Seseorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga, maksudnya amalan baiklah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un, sehingga tidaklah antara dia dan syurga itu melainkan satu hasta saja. Tidaklah antara dia dengan syurga melainkan satu hasta, maksudnya ini kiasan, kinayah simbolik kepada, maknanya dah nak masuk syurga ni, dah dekat sangat dah nak masuk syurga. Tak masuk pun kan selagi hidup kat dunia ni, tapi nak bagi tahu seolah-olah lagi sehasta je lagi dia nak masuk syurga. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi kitab telah mendahuluinya, maksudnya tulisan takdir itu telah mendahuluinya. Tadi kan malaikat tulis tadi, sudah pun mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, iaitu dia melakukan maksiat lalu mati dalam keadaan begitu dan akan masuk ke dalam neraka. Di sini dia tak bagi tahu adakah masuk neraka selama-lamanya ke ataupun masuk neraka sementara. Sebab ahli neraka ini ada dua. Satu, ahli neraka yang terdiri daripada yang akan kekal selama-lamanya sampai bila-bila lah, iaitu orang kafir, orang musyrik, orang mulhid, orang munafik, yang bukan Islam lah, yang bukan orang beriman, bukan orang Islam. Satu lagi, orang Islam yang dimasukkan ke dalam syurga kerana maksiat, kerana dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, lalu dia dimasukkan sementara ke dalam neraka untuk mencuci dosa-dosa dia, kemudian akan dikeluarkan. Tapi selalunya ulama' kata, kalau Allah Ta'ala selalu sebut ahli neraka, selalunya kafir lah, selalunya orang kafir. Maksudnya seolah-olah kalau orang beriman pun, kalau dia masuk ke dalam neraka, dia hanya sekejap saja, walaupun katalah berjuta-juta tahun,
katakanlah kan, sebenarnya takkan sampai kot, wallahu alam. Kalau ikutkan hadis-hadis yang lain, didapati kalau umat Nabi Muhammad lah, kalau umat Nabi Muhammad SAW, dia takkan sampai ribu-ribu tahun. Dia akan dikeluarkan. Nanti ada hadis yang lebih menarik lagi nanti, insya-Allah. Nabi akan keluar masuk syurga tu. Nabi akan keluar masuk syurga, tengok umat dia kurang, Nabi keluar lagi dari syurga, minta, ya Allah, nak selamatkan umat dia. Allah kata pergi ambil. Nabi bawa sekumpulan masuk, Nabi tengok tak cukup lagi, keluar lagi sampai 4 kali. 4 kali Nabi keluar masuk, nak tarik umat dia daripada neraka masuk syurga. Kemudian last kali yang kelima, dalam hadis tu dia bagi tahu 4 kali lah. Kali yang kelima, hadis dalam Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim. Tak tahu di sini ada tak ada, nanti kita tengok. Ya Allah kata, cukup Muhammad, selebihnya biar aku yang keluarkan. Aku akan keluarkan dengan rahmat aku. Sampailah orang yang terakhir sekali keluar dari neraka, iman dalam hati tu mislu misqala zarrah, seumpama zarrah. Iman seperti zarrah. Zarrah ni habuk yang terbang-terbang kat udara, yang bila ada matahari terpancar, kita nampak macam benda terbang-terbang tu zarrah. Iman sebesar tu, ma'amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun kat dunia ni. Ma'amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun di dunia, itu akan dikeluarkan, dalam keadaan rentung, hangus, hitam legam, akan dimandikan dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan, akan tumbuh jasadnya seperti permata lu'lu'. Jasad akan tumbuh bersinar seperti permata lu'lu'. Lepas tu akan, panjang cerita dia, dia akan dimasukkan syurga. Allah bagi dia 10 kali dunia. 10 kali dunia. Itu yang paling last kali tu. Jadi maknanya semua orang beriman akan masuk. Jadi kalau walaupun tak tahulah berapa ribu tahun dia kat dalam tu kan, tapi kalau nak dibandingkan dengan syurga yang selama-lamanya tu, macam tak ada. Sebab syurga selama-lamanya. Jadi syurga tu selama-lamanya, bermakna kalau nak dibandingkan dengan masuk neraka berapa ribu tahun pun tak ada, tak dapat dibandingkan lah. Jadi seolah selalunya bila Allah sebut ahli neraka tu, maksudnya mereka yang menjadi ahli yang kekal. So di sini, hadis ni maknanya sepanjang umur dia buat amalan ahli syurga, dia beriman, tiba-tiba akhir umur dia, na'udzubillah, dia murtad. Itu sebahagian tafsiran ulama lah bagi hadis ni. Dia akhir umur dia, na'udzubillah, dia murtad, akhirnya dia beramal dengan amal ahli neraka. Yang murtad akhirnya masuk neraka selama-lamanya. Boleh jadi juga di sini maksudnya dia buat dosa yang Allah tak ampunkan, tak sempat taubat, dia mati, kemudian dia masuk neraka sementara lah. Dia pun boleh juga, sebab di sini umum, dia tak beritahu. Hadis ini umum, mutlak. Wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un. Dan sesungguhnya ada di kalangan kamu yang dia beramal dengan amalan ahli neraka seumur hidup dia. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un. Sehingga kan tidaklah antara dia dengan neraka melainkan satu hasta. Maksudnya dah dekat sangat nak masuk neraka lah. Kiasan jugalah, simbolik saja. Sebab selagi tak mati kan, kita tak akan masuk syurga atau neraka. Panjang lagi cerita, dia dah mati nanti ke alam kubur 40,000 tahun, mahsyar 50,000 tahun, titik syirat 3,000 tahun, baru masuk neraka ataupun syurga. Jadi nak beritahu maknanya dia ni dah memang hampir sangat dengan neraka, dah nak masuk neraka dah ni. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kita ketetapan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, lalu dia beramal pada akhir hayat dia dengan amalan ahli syurga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam syurga. Muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. So ini cerita ringkasnya, hadis yang cerita daripada kejadian manusia, daripada air mani 40 hari, kemudian berubah jadi alaqah, darah 40 hari, kemudian mudghah 40 hari, semua pada daging. Jadi tempoh dia 40 hari kali 3, 120 hari. 120 hari maknanya 4 bulan lah. 30 hari, 30 hari, kemudian 4 bulan. Jadi sebab tu kandungan setelah 4 bulan itu barulah ditiupkan roh. Barulah ditiupkan setelah 4 bulan, bermula daripada persenyawaan antara sperma bapa dengan ovum mak tu.
Jadi dia akan bersenyawa, dia akan disenyawakan selama 40 hari, dia akan berubah bentuk menjadi darah. Kemudian lepas 40 hari lagi berubah bentuk menjadi segumpal daging. Katanya hatilah antara anggota yang tertua, organ yang tertua bagi badan manusia ni ialah hati. Lepas tu hati raja. Hati apa-apa hal hati yang memerintahkan. Dan seterusnya jadilah janin dan akhirnya ditiupkan roh. So di sini Allah kata Allah utuskan malaikat meniupkan roh. Benda ni benda gaib lah, kita tak nampak. Kita tak nampak. Maka di sini dia fayuktabu rizqahu ajaluhu amaluhu syaqiyun aw sa'idun. So, 4 perkara dituliskan. Jadi nak cerita di sini sambungan daripada bab ni kan qada qadar, sebelum ni kan dah bahas, kita panjang kita bahas. Segala ketetapan pada mulanya itu asalnya pada asalnya dalam ilmu Allah. Segala ketetapan yang akan berlaku semuanya dalam ilmu Allah yang qadim, yang azali. Dalam ilmu Allah yang qadim, yang azali, yang takkan berubah. Dan kemudian, maksud saya kemudian pun bukan kemudian dari segi waktu sebab bila kita cerita pasal Allah, kita tak ada cerita kemudian-kemudian. Allah Ta'ala dia tak diliputi, not confined with time and space. Allah Ta'ala ni tak diliputi oleh masa dan tempat. So cuma nak cerita je lah. Dia panggil tertib tazkiri, tertib ikhbari. Kita nak cerita, kita kata kemudian-kemudian macam tu lah. Tapi pada Allah tidak ada yang kemudian. Maksudnya dalam iradah Allah. Ilmu Allah, kemudian iradah Allah. Dalam kehendak Allah pun sudah azali, sudah qadim. Apa yang Allah kehendaki memang qadim, memang azali. Takkan berubah. Takkan berubah. Okey, kemudian Allah Ta'ala ciptakan pena. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Dalam hadis, sebuah hadis menyatakan dalam riwayat dalam kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, dalam kita tajuk bab pertama sekali itu dia cerita tentang kejadian alam semesta ni. Ada hadis menyatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Antara yang awal lah, sebab ada banyak hadis. Ada yang kata awwalu ma khalaqallahu an-nur, ada yang kata awwalu ma khalaqallahu al-zulumat, ada yang kata awwalu ma khalaqallahu al-arsh, macam-macam. Tapi maknanya ulama kata antara yang awal-awal lah. Antara yang awal-awal Allah Ta'ala ciptakan adalah pen. Sebuah pen yang Allah Ta'ala perintahkan kepada pen tersebut, uktub, tulislah wahai pen. Pen tanya nak tulis apa? Allah kata tulislah apa yang akan berlaku sampailah kiamat. Dan ada setengah ulama kata bukan saja sampai kiamat, sampai selesai. Takkan selesai. Sebab syurga tak selesai kan. Syurga selama-lamanya. Akan tulislah apa benda pun dia akan tulis. Jadi di mana ditulis? Di Lahul Mahfuz. Di Lahul Mahfuz. Jadi pen tersebut akan menulis dengan kuasa Allah lah. Dengan kuasa Allah dia menulis segala apa yang akan berlaku. Dan Allah Ta'ala lah yang akan mentanjiskan kudrah dia untuk apa pen tu tulis macam mana. Pen boleh tahu apa benda yang nak ditulis kan. Tapi mana dengan kuasa Allah lah. Kita pun tak tahu kaifiat dia macam mana. Tetapi pen tu menulis dengan kuasa Allah Ta'ala apa yang akan berlaku sampai kiamat, sampai bila-bila, sampai selama-lamanya. Tertulis di Lahul Mahfuz. Lahul Mahfuz ni apa dia? Lauh ni kalau ikut bahasa kita papan lah, papan tulis. Tapi Lahul Mahfuz yang dimaksudkan ni tak tahulah, besar dia lebih besar daripada langit dan bumi. Dan dia berada di Arash sana. Arash antara makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar tu Arash. Dan Lahul Mahfuz tu berada di Arash. Maka pen itu pun tulis. Dan dalam riwayat Ibnu Katsir dia kata Lahul Mahfuz ni dibuat daripada intan putih. Dan pen itu menulis dengan tulisan emas, dengan dakwat emas. Tulis segala takdir ketetapan yang akan berlaku. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq an yakhluq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah Ta'ala telah menulis segala takdir, ketetapan, ketentuan al-khalaiq, semua makhluk-makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah cipta langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50,000 tahun. Maknanya pen itu sudah menulis apa yang akan terjadi 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Banyak tu dia tulis tu. Kemudian macam biasalah orang kalau nak buat bangunan pun dia lukis plan dulu kan. Dia kena buat QS, QC, QF ke apa, cara bilangan-bilangan. Nak kena pakai buat bangunan, buat plan arkitek, itu semua baru dia buat kan. Biasanya macam itulah. Jadi Allah Ta'ala
tulis dulu semua benda apa yang kena. Maksudnya nanti kan akan ada malaikat, Allah ciptakan malaikat untuk laksanakan segala apa yang tertulis di situlah. Dan Nabi kan dalam hadis sahih Muslim, ketika Nabi riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi ketika Mi'raj tu, Nabi sampai di Sidratul Muntaha, Nabi terdengar bunyi desiran pen. Bunyi desiran pen. Nabi tanya kepada Jibril, ni bunyi apa ni? Jibril kata bunyi desiran pen yang sedang menulis takdir-takdir yang akan berlaku. Jadi ulama kata sampai sekarang pen tu masih menulis. Pasal apa? Kita duduk dalam syurga kan selama-lamanya, tak habis. Jadi oleh kerana tidak ada penghujungnya, maknanya pen tu akan menulis apa yang akan kita buat dalam syurga pun dia akan tulis. Cuma jarak di antara tulisan dan kejadian 50,000 tahun. 50,000 tahun. Jadi itu tertulis asalnya. Okey, sekarang ni apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu, adakah ketetapan yang seperti mana dalam ilmu Allah, dalam iradah Allah? Jadi ada khilaf di kalangan ulama di sini, apa-apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz berlaku amendment ke tak? Amendment maksudnya berlaku cancel, tukar, padam. Maksudnya iradah Allah tak berubah, sebab iradah Allah qadim. Mustahil Allah Ta'ala berubah kehendaknya. Sebab orang yang berubah kehendaknya orang yang tak tetap pendirian. Mustahil Allah Ta'ala tak tetap pendirian. Jadi adakah akan berlaku perubahan takdir pada Lauhul Mahfuz? Maksudnya yang tertulis lah, yang dalam iradah Allah tak akan berubah. Tapi jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa tak akan berubah. Walaupun ada ayat mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ulmul kitab. Allah Ta'ala memadamkan apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki, dan di sisinya ada umul kitab. Jadi ulama kata maksud umul kitab tu Lauhul Mahfuz, dan Allah memadamkannya ataupun menetapkannya, itulah yang dikatakan di Lauhul Mahfuz. Tapi ulama kata tak. Maksudnya Allah Ta'ala kata, ada setengah ulama berpendapat lah, yang dipadamkan itu adalah apa yang diberikan kepada malaikat. Jadi ada malaikat yang bertugas untuk memberikan tahunan punya takdir misalnya kan. Sebab tu malam nisfu Sya'ban itu menurut setengah ulama Lailatul Qadar. Setengah ulama kata nisfu Sya'ban, malam yang diturunkan sepanjang tahun punya takdir. Sepanjang tahun punya takdir. Contohnya takdir tahun 2021 kalau ikut Masihi lah. Selalunya kita mungkin ikut Islamik ke ataupun Hijri, tak kira lah. Antara dua tu. Contohnya telah ditakdirkan 11 Oktober boleh merentas negeri. Itu sudah ditakdirkan 50,000 tahun sebelum keputusan dibuat. Jadi untuk sepanjang tahun itu ada malaikat yang akan diserahkan segala takdir itu untuk dia dia segregatekan kepada malaikat-malaikat yang bertugas lah. Dan kata ulama, di situlah yang mungkin berlakunya perubahan. Di situ yang mungkin berlakunya perubahan. Allah padamkan apa yang Allah kehendaki. Tapi segala perubahan itu pun sudah wa indahu ulmul kitab. Segala perubahan tu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Maksudnya Allah Ta'ala macam bagi dua pilihan. Kalau benda ni manusia pilih ni, dia akan jadi macam ni. Kalau manusia pilih ni, dia akan jadi macam ni. Allah Ta'ala dah tetapkan lah. Jadi Allah Ta'ala tahulah apa yang akan terjadi. Cuma diturunkan dulu kepada malaikat macam ni. Tapi bila benda tu berlaku, akhirnya malaikat tukar. Tapi asal dalam ilmu Allah, iradah Allah tak akan berubah. Allah dah tahu benda tu semua. Itu antara penjelasan ulama. Ataupun yang dimaksudkan yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, itu berlaku perubahan itu di Lauhul Mahfuz. Cuma wa indahu ilmul kitab, maksudnya ilmu kitab itu adalah ilmu Allah. Maksudnya iradah dan ilmu Allah yang ada di sisi Allah yang tak akan berubah. Maknanya walaupun perubahan itu berlaku dari Lauhul Mahfuz, tetapi sebenarnya perubahan itu sendiri dikehendaki oleh Allah dan diketahui oleh Allah sejak qadim. Itu menurut sebagian ulama yang lain lah. Sebab dia banyak. Jadi daripada Lauhul Mahfuz itu dia akan diturunkan secara tahunan. Secara daripada tahunan itu akan dibahagikan kepada bulanan, mingguan dan harian. Jadi di sini kalau malaikat tu datang menulis 4 perkara, ini bukan tahunan, bulanan, ini dia dibagi tahu secara jumlah. Maknanya untuk setiap orang, umur dia berapa, katalah umur dia 60-70 tahun. Umur dia. Maka rezeki dia sepanjang 60-70 tahun itu berapa banyak. Tapi setiap hari rezeki yang akan dia perolehi itu pun nanti ada ketentuan dia.
Itu ada ketentuan. Setiap hari berapa rezeki yang dia akan perolehi, itu ada ketentuan dia. Malaikat harian yang akan datang bagi dia rezeki setiap hari. Begitu juga, memang sistematik lah. Memang sistematik betul. Allah Ta'ala punya sistem ni memang sangat sistematik. Maknanya, dituliskan seumur hidup dia punya rezeki secara jumlah. Kemudian nanti akan ada per tahun berapa rezeki dia akan dapat, per bulan berapa rezeki dia akan dapat, per minggu berapa rezeki dia, per hari pun berapa rezeki dia akan dapat. Dalam Al-Quran Allah sebut, kami tidak memberikan rezeki kepada manusia itu secara sekaligus. Kalau kami berikan, maka dia akan melampau di muka bumi. La baghaw fil ardi. Dan kalau Allah Ta'ala berkata, kalau kami bagi rezeki sekaligus kepada manusia semua yang dia punya selama semua hidup, la baghaw fil ard. Dia akan melampaui batas di muka bumi. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi. Allah bagi sikit-sikit. Setiap hari banyak ni dia makan, banyak ni dia pakai, banyak ni dia mengambil. Segala apa yang telah ditetapkan untuk dia. Kemudian apa itu rezeki lah. Sebelum saya nak sentuh sikit. Apa itu rezeki? Jadi rezeki menurut jumhur ulama, rezeki ialah apa saja manfaat yang diambil oleh seseorang itu namanya rezeki. Apa saja manfaat, kebaikan, manfaat yang diambil daripada sesuatu, apa saja, itulah namanya rezeki. Sama ada dia berbentuk makanan, atau minuman, atau pakaian, atau kenderaan, atau tempat tinggal, atau apa sajalah. Isteri, anak termasuk rezeki. Isteri, anak, kesenangan, itu semua termasuk rezeki. Ilmu, rezeki. Ilmu termasuk rezeki. Harta termasuk rezeki. Semua rezeki. Apa saja pemberian Allah Ta'ala itu adalah rezeki. Walaupun rezeki itu diperolehi secara halal atau secara haram, itu adalah rezeki. Itu secara umum masuk rezeki di sinilah. Kemudian Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dia telah membahagikan rezeki itu kepada 4 jenis. Rezeki itu ada 4 jenis, kata Imam Ghazali. Jenis yang pertama dipanggil Al-Madmun. Al-Madmun, rezeki yang ditanggung oleh Allah Ta'ala. Segala pemberian yang Allah bagi kepada manusia secara percuma yang ditanggung oleh Allah Ta'ala. Maksudnya manusia tak perlu berusaha untuk dapatkan benda tu. Di mana dia telah diberikan benda itulah. Jadi segala apa yang ada pada manusia biasa tu, dari segi tenaga dia, kekuatan dia, kesihatan dia, itu semua Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala, kita lahir-lahir kan sihat. Kecuali bila datang penyakit, kita perlu berusaha untuk hilangkan penyakit itu saja. Kita berubat. Tapi kesihatan Allah yang bagi. Tapi kita usaha, bukan usaha untuk sihat. Sebenarnya kita memang sihat pun. Tiba-tiba datang penyakit. So kita diusahakan untuk menghilangkan penyakit. Itu perintah daripada Allah lah. Tapi asalnya kesihatan tu rezeki daripada Allah. Kesihatan, pemikiran, kefahaman, kepandaian, tenaga, kekuatan. Itu semua madmun dipanggil. Pasal apa? Sebab kata ulama, Allah Ta'ala telah membebankan manusia untuk menjalani ibadah. Maka di situ Allah tanggunglah dia punya kemampuan untuk menjalani ibadah tersebut. Okey. Itu yang pertama dipanggil Al-Madmun. Yang kedua dipanggil Al-Maqsum. Al-Maqsum yang dibahagi-bahagikan. Jenis yang kedua ni yang dibahagi-bahagikan per hari. Setiap hari berapa banyak rezeki akan dia makan, dia minum, dia pakai, dia tinggal. Apa faedah yang dia ambil setiap hari, itu dipanggil Al-Maqsum. Ini imam apa? Kata Imam Ghazali, dia ambil dalil daripada Quran juga. Itu maknanya apa yang kita ambil manfaat. Yang ketiga, Al-Mamluk. Yang ketiga dia panggil Al-Mamluk. Al-Mamluk ni apa? Al-Mamluk ni milik kita tapi belum diambil manfaat. Contohnya ada orang dalam bank ada 10 juta. Dalam bank duit ada 10 juta kan. Tapi milik dia. Tapi rezeki dari segi milik, dia belum ambil manfaat lagi. Katakanlah dia keluar duit dia tu, dia ambil manfaat daripada duit tu, dia keluar duit tu, dia beli makanan ke, dia beli kereta ke, dia beli rumah ke, dia pakai, dia ambil manfaat, dia berubah menjadi Al-Maqsum. Dia akan berubah menjadi Al-Maqsum lah, masuk dalam kategori Al-Maqsum. Kalau tak, dipanggil Al-Mamluk, milik dia. Pasal apa? Bila dia mati, bila dia mati, maknanya duit tu akan jadi milik orang lain, milik ahli waris dia pula. Kan? Bila dia mati, dia akan jadi milik ahli waris. Contoh dia ada 10 biji rumah. Rumah yang diduduk sebiji je, 9 lagi disewa ke ataupun orang lain yang duduk. Dia tak duduk, itu dipanggil milik saja, tetapi dia tak ambil manfaat daripada rumah tu secara direct.
Begitu juga apa saja yang dia ada lah, kereta ada 10 biji, tapi pakai sebiji, 2 biji, yang lain simpan je kan. Itu nanti bila dia mati jadi milik waris lah, milik orang lain. Itu dia panggil mamluk. So mamluk milik dia, rezeki juga, tapi milik belum ambil manfaat. Belum ambil manfaat. Bila dia ambil manfaat daripada mamluk, jadilah maksum. Dan bila dia mati akan jadi milik orang lain. Jadi kalau maksum ni memang takkan, memang dia dah ambil manfaat, maka benda tu habislah kan. Dan yang keempat dipanggil al-ma'hud, yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan. Contohnya Allah Ta'ala firman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi dia jalan keluar atas segala permasalahan, dan Allah akan beri dia rezeki daripada yang tak disangka-sangka. Ini rezeki al-ma'hud. Rezeki yang tak disangka-sangka, rezeki yang rezeki yang dijanjikan lah. Dan rezeki yang dijanjikan ni akan sama dia akan jadi al-mamluk atau jadi al-maksum lah. Itu 4 jenis rezeki menurut Imam Ghazali. Jadi jodoh termasuk rezeki, ilmu termasuk rezeki, harta termasuk rezeki, apa saja pemberian Allah Ta'ala kepada kita termasuk rezeki. Sama ada kita ambil manfaat daripadanya ataupun kita simpan milik kita. Sudah ditetapkan. Takkan berkurang pun sedikit pun. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan sepanjang ajal itu takkan berkurang sedikit pun. Takkan tersalah sedikit pun. Selagi tak habis rezeki, selagi tu tak mati. Rezeki habis, ajal pun sampai. Okey, wa amalahu. Amal maksudnya sebenarnya amal seperti yang saya terangkan sebelum ni. Amal manusia pun sudah tertulis. So amal kan, amal atau perbuatan manusia ni ada 2 kategori, iaitu amal ittirari dia panggil. Amal ittirari, yang kedua amal ikhtiyari. Amal ittirari ni benda-benda yang manusia tak boleh lawan lah. Manusia tidak boleh melawan perkara tersebut. Contohnya dia mati. Itu maknanya dah ajal dia kan, dia akan mati. Maka itu benda dia tak boleh nak pilih, tak ada pilihan. Dia apa saja yang berlaku pada diri manusia, amalan yang panggil ittirari, benda yang dia tak boleh buat. Contohnya manusia nak terbang macam Superman, tak boleh. Dia kena naik kapal terbang lah, nak terbang pun. Naik glider ke, parachute ke, boleh. Tapi dia nak saja-saja nak terbang, tak boleh. Memang itu benda yang ittirari, dia tak boleh nak berikhtiar untuk jadikan diri dia boleh terbang, kecuali Superman je lah. Kemudian yang kedua amal ikhtiari. Amal ikhtiari inilah yang menjadi permasalahan ataupun perselisihan di kalangan umat Islam, akhirnya sampai berpecah menjadikan kelompok yang dipanggil Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Sebab gagal nak memahami amal ikhtiari itu. Adakah ketetapan Allah ataupun manusia sendiri yang melakukannya? Jadi seperti yang saya dah terang sebelum ni, mudah saja, segala amal sudah ditulis. Jadi apabila Allah menulis amalan kita itu, bukan bermakna kita ni dipaksa, bukan bermakna kita ni majbur, seperti mana pahaman Jabriyah. Kita bukan dipaksa oleh takdir. Allah Ta'ala menulis amalan kita kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ada ilmu. Allah Ta'ala mempunyai ilmu yang azali, yang mana dengan ilmu dia, Allah Ta'ala sudah mengetahui apa yang akan dipilih oleh manusia tersebut. Contohnya Zaid. Jadi Allah Ta'ala sudah mengetahui, kalau aku ciptakan Zaid dengan watak sekian, aku jadikan dia macam ni, maka dia akan pilih beriman ke kufur. Dia akan pilih nak buat taat ke nak buat maksiat. Hari ni dia pilih apa, besok dia pilih apa. Segala-galanya yang akan dipilih, yang di bawah amalan ikhtiari, Allah sudah mengetahuinya. Jadi oleh kerana Allah sudah mengetahui sejak azali, maka Allah tidaklah mentakdirkan kesemuanya mengikut pilihan manusia, dan juga Allah tidak mentakdirkan semuanya bertentangan dengan pilihan manusia. Ya, Allah tu Maha Adil. Jadi dia akan takdirkan sebahagian yang menjadi pilihan manusia dan sebahagian yang bertentangan dengan pilihan manusia, iaitu pilihan Allah sendirilah. Jadi walaupun Allah Ta'ala mentakdirkan pilihan manusia, bukan bermakna Allah turut, Allah Ta'ala ikut kehendak manusia, tak. Dia Allah Ta'ala boleh buat lah. Maksudnya Allah Ta'ala nak takdirkan bersesuaian dengan kehendak manusia pun boleh, atau Allah Ta'ala nak takdirkan bertentangan, berlawanan dengan kehendak manusia pun boleh.
Kita tak kata bila Allah Ta'ala macam tu Allah ikut manusia lah. Bukan. Itu salah fahaman macam tu. Allah tak ikut kehendak manusia. Tapi Allah Ta'ala boleh. Bukannya maknanya kalau macam tu Allah mesti kena lawan kehendak manusia lah. Itu pun mustahil juga. Jadi apa yang Allah takdirkan sebahagiannya bersesuaian dengan kehendak manusia, sebahagiannya berlawanan ataupun tak bersesuaian dengan kehendak manusia. Itu di situ keadilan Allah. Sebab Allah sudah tahu sejak azali. Dan yang kedua, Allah Ta'ala ketika kita dilahirkan, Allah Ta'ala beri setiap manusia itu kehendak dan pilihan. Allah bagi. Cuma khilaf di sini di kalangan Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Maturidiyah kata Allah Ta'ala bagi manusia iradah mutlak. Iradah hadisah yang mutlak. Ataupun iradah hadisah yang kulli. Maksudnya dia yang ni boleh, yang ni boleh. Secara hakikatnya. Tetapi Asy'ariyah mengatakan tak. Allah Ta'ala tak bagi dia iradah hadisah yang kulli. Tetapi Allah Ta'ala bagi dia iradah hadisah yang juz'i. Yang mana ketetapan Allah yang begitu, itulah akan dia pilih. Sama saja yang berlaku secara waqi'nya. Tetapi dari segi teorinya agak beza lah. Agak beza. Maturidiyah kata Allah bagi iradah kulli. Maksudnya dia boleh nak yang ni boleh, yang ni boleh. Tetapi Asy'ariyah kata tak, apa yang telah Allah takdirkan itulah yang dia nak. Kalau Allah takdirkan dia buat A, maka dia pun akan berkeinginan untuk buat A. Dia tak ada keinginan dah nak buat B. Tapi kalau Maturidiyah kata sebenarnya dia ada boleh keinginan untuk buat B, tapi dia pilih A. Sama je dia punya natijah dia. Benda gaib, benda ni tak diceritakan secara jelas ni. Ulama' cuba nak membahaskan je lah bagi sekat mana yang akal kita boleh faham tu saja. Jadi apabila manusia buat benda tu, maknanya dia buat dengan kehendak dia. Maknanya kehendak dia mengiringi kehendak Allah Ta'ala dan benda tu berlaku serentak. Dan kita tak tahu apa kehendak Allah terhadap kita. Yang kita tahu kehendak kita je. Jadi apabila kehendak kita bersesuaian dengan kehendak Allah, jadi. Apabila kehendak kita tak bersesuaian dengan kehendak Allah, dia tak akan jadi. Kemudian kalau kita tak berkehendak pun dan Allah pun tak berkehendak, dia tak jadi. Tapi kalau kita tak berkehendak tapi Allah berkehendak, maka dia akan jadi juga. Sebab tu ada 4, saya bagi tahu sebelum ni kan, ada 4. Manusia berkehendak dan sesuai dengan kehendak Allah, jadi. Manusia berkehendak tak sesuai dengan kehendak Allah, tak jadi. Manusia tak berkehendak dan Allah pun tak berkehendak, tak jadi. Manusia tak berkehendak tapi Allah berkehendak, jadi juga. Jadi Allah Ta'ala ni maha adil. 4 perkara ni berlaku dalam kehidupan setiap manusia dan tidak ada manusia pun yang boleh menafikan 4 perkara ni. Tak ada manusia yang semua kehendak ni jadi semua, atau semua kehendak dia tak jadi semua, ataupun dia tak berkehendak tak jadi semua, ataupun dia tak berkehendak jadi semua. Tak. Mustahil. Siapa rasa macam tu berlaku dalam kehidupan dia, saya berani kata dia bohong. Dia pembohong. Sebab apa yang kita kehendak kadang jadi, kadang tak jadi. Apa yang kita tak nak pun kadang jadi, kadang tak jadi juga. Betul? Setuju tak setuju? Kena setuju jugalah, benda jelas. Siapa boleh bangkang, siapa boleh tipu. Saya semua kehendak saya semua tak jadi. Semua saya yang tak nak semua jadi. Yang bohong. Pembohong. Engkau pergi kedai, pergi nak beli barang, pergi restoran, masuk restoran, tengok lauk pun kau dah pilih nak makan apa ni. Kau kehendak kan? Dapat je. Order. Order. Alamak, habislah. Tu kehendak tak jadi, tukar benda lain. Mak order nasi lemak, habislah. Tak jadi, kehendak tak dapat, tukar benda lain. Kan? Kadang-kadang ada. Jadi tak semua kehendak kita jadi dan tak semua tak jadi. Dan tak semua kita tak nak jadi dan tak semua kita tak nak tak jadi. Jadi di situlah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak tahulah apa yang kita nak. Besok kita nak apa pun kadang-kadang kita tak tahu kan. Sekejap lagi tengah hari kita nak makan apa pun kita tak tahu. Mungkin ada plan lah, sekejap lagi ubah. Sekejap lagi nak makan apa lah. Lama tak perkena nasi biryani ni. Nak pergi perkena nasi biryani pun okey kan ni. Sekejap lagi pergi-pergi tengok apa ni. Tengok nak ikan patin tu. Sedap juga ikan patin ni kan. Dah tukar kehendak kan. Padahal dah tertulis dah akan makan ikan patin ni. Contoh lah. Tadi dia plan nak makan nasi biryani. Ini manusia kehendak berubah-ubah. Jadi kehendak dia ikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Allah tak zalim. Allah tak zalim. Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-hamba dia. So kita diberi pahala dan dosa tu di mana? Ini yang selalu dipertikaikan. Kalau Allah dah tulis semua benda Allah Ta'ala dah tetapkan, habis itu dosa pahala tu kat mana? Dekat pilihan kita tu lah. Apabila kita memilih untuk buat kebaikan,
maka Allah Ta'ala akan ciptakan kemampuan untuk kita buat kebaikan tu. Masa kita diberi dosa atau pahala, ikut pilihan kita. Sebab apa? Perbuatan Allah ciptakan. Itu nanti dalam bab lain pula. Walaupun kita berkehendak begitu begini, tapi segala perbuatan kita Allah yang buat. Maksudnya kemampuan untuk kita melakukan perbuatan itu Allah juga yang buat. Sebab kuasa di tangan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala dalam Quran Allah kata, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu dan Allah ciptakan segala pekerjaan atau perbuatan kamu. Allah yang cipta. Maksudnya Allah Ta'ala yang mengizinkan, memberikan kekuatan ketika orang tu nak buat. Maksiat pun, ya maksiat lah. Maknanya kekuatan itu yang Allah bagi. Siapa suruh kau pilih buat maksiat? Dan Allah Ta'ala bagi kekuatan tu dan kau lah yang dapat dosa. Sebab Allah Ta'ala bukanlah macam contohlah kita bagi pisau. Kita orang kedai kan, orang kedai jual pisau. Jadi kalau orang tu beli pisau, orang tu dia bagi nah pisau. Dia beli kan nah pisau. Adakah pisau tu dia guna untuk potong sayur, potong ikan ke, atau dia gunakan pisau tu untuk merompak bunuh orang? Kalau dia gunakan pisau tu untuk potong, itu pilihan dia, bukan salah tukang kedai. Tukang kedai tu hanya bagi dia pisau je lah. Jadi pisau tu seolah ibarat kekuatan yang kita miliki. Allah bagi kita kekuatan, kita nak buat maksiat ke, kita nak buat taat, ikut kehendak kita lah. Tapi apa yang kita pilih tu lah, kalau bersesuaian dengan kehendak Allah, jadi. Oh, kalau macam tu Allah dah tulis, maknanya Allah lah yang salah. Tak, Allah tahu kita nak pilih apa. Allah tulis itu menurut sebagian ulama lah, seperti yang saya sebutkan tadi. So kita tak boleh salahkan Allah kat situ. Alah, bohong lah kalau kita ada orang, saya dipaksa berzina, saya dipaksa mencuri, takdir memaksa saya tak nak mencuri, tak tahu ada kuasa tarik saya pergi mencuri. Ada, bohong. Saya tak nak berzina tetapi ada kuasa gaib yang menarik saya pergi buat zina. Namanya takdir. Bohong. Engkau yang nak berzina, engkau yang nak mencuri, lepas tu kau kata takdir. Jadi kita diberi dosa pahala atas pilihan kita. Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam hadis sebelum ni, innallaha tajawaza li ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala mengampunkan umatku kalau dia khata', tak sengaja. Nisyan, terlupa nak semayang, terlupa dan dipaksa. Ini dimaafkan. Maknanya kalau kita sengaja, memang berdosa. Kita sengaja buat dalam keadaan rela dan kita ingat benda tu, kita buat, memang berdosa lah kalau benda tu maksiat. Mana ada kita dipaksa oleh takdir. Itu bohong, tak ada istilahnya dipaksa oleh takdir. Kemudian syaqiyun aw sa'idun. Apa maksud syaqiyun aw sa'idun dalam hadis ni? Jadi ulama Asy'ariyah mengatakan maksud yang dikatakan syaqiyun aw sa'idun, syaqiyun tu ahli neraka, sa'idun ahli syurga, seperti mana yang didatangkan perincian itulah. Maknanya Allah kata seumur hidup dia buat amalan ahli syurga, tapi akhir umur dia sebelum dia mati dia buat amal ahli neraka, lalu mati lalu masuk neraka. Seperti yang saya sebut tadilah, adakah masuk neraka selama-lamanya atau sementara? Di sini ada dua-dua kemungkinan tu ada. Dua-dua kemungkinan ada. Itu juga orang yang sepanjang umur dia kafir, tiba-tiba dapat hidayat, akhir umur dia masuk Islam, baru beberapa hari meninggal dunia, masuk syurga. Jadi maksud Asy'ariyah syaqiyun itu maksudnya pada akhir hidup dia. Akhir hayat dia itu dia mati dalam keadaan beriman ke atau kafir. Jadi bila dituliskan syaqiyun itu bermaksud pada akhir hayat dia akan mati dalam keadaan kafir. Sa'idun maksudnya pada akhir hayatnya dia akan mati dalam keadaan beriman. Walaupun dalam sepanjang hidup dia iman ke, dia kafir ke, kita tengok pada akhir dia. Innamal a'malu bil khawatim. Hadis dalam riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat pada akhirnya. Macam kita tengoklah lumba motor, lumba kereta kan, racing. Last sekali kan, dia tu lah pusingan. Tapi bila dah akhir tu, dia pecut, dia menang. Maka dia menang. Walaupun dia 10 pusingan dia last sekali kan, belakang sekali. Lari kan, balapan tu, lari pusingan 10 round kan. Dia last sekali, tiba-tiba pusingan terakhir dia pecut. Sampai betul-betul nak last, nak garisan penamat, dia nombor 1. Dia menang. Walaupun 9 pusingan sebelum tu dia duduk belakang sekali. Kita kira pada akhirnya. Jadi Asy'ariyah mengatakan bahawa syaqiyun ini ketika akhir hayat dia kafir. Dan sa'idun maksudnya akhir hayat dia beriman, maknanya masuk syurga lah.
Okey. Hadis panjang. Memang kadang-kadang ada hadis tu panjang penjelasan, sebab hadis ni dia umum. Jadi kita nak menghuraikannya, nak membahasnya memang panjang. Maksudnya dia cerita daripada La Aimani sampai mati sampai masuk syurga kan. Dia cerita pendek je dia, tapi dia punya kisahnya daripada Aimani, lepas tu jadi mudghah, jadi alaqah, jadi mudghah, ditiupkan roh, berlahir di dunia, beramal sepanjang hidup, akhirnya buat amalan ahli syurga atau ahli neraka, lepas tu masuk neraka, masuk syurga. Berapa lama tu nak dipendekkan kejap dalam hadis. Jadi kita kena terang apa tu yang dimaksudkan, dituliskan rezeki, dituliskan ajal, dituliskan itu apa maksud dia. Sebab tu jadi panjang. Okay, hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-83. Wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar wa innamal a'malu bil khawatim. Ini dia. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Nabi SAW bersabda, ini ada potongan daripada hadis sebelum ni lah, iaitu sesungguhnya seorang hamba itu dia beramal dengan amal ahli neraka. Maksudnya sepanjang hidup dia buat jahat je, buat maksiat je. Wa innahu min ahli jannah, tetapi sebenarnya dia ahli syurga. Sebab apa? Pada akhir hayat dia mungkin dia bertaubat, lalu kalau orang kafir dia masuk Islam, kemudian mati. Ataupun dia orang Islam, dia buat maksiat, akhir umur dia sempat bertaubat lalu mati, Allah ampunkan dosa dia, masuk syurga. Kemudian wa ya'malu amal ahli jannah wa innahu min ahli nar. Sepanjang hidup dia beramal dengan amal kebaikan saja, Islam dan baik. Tapi na'udzubillah akhir hayat dia mungkin murtad atau mungkin dia buat dosa besar, mati. Lalu kalau kafir, maksudnya Allah Taala akan dia akan dijadikan ahli neraka selama-lamanya lah. Tapi kalau dia tak kafir, cuma buat maksiat dosa besar tapi tak sempat taubat, maka dia mungkin akan diseksa dalam neraka, lepas tu akan dikeluarkan juga akhirnya dan dimasukkan ke dalam syurga lah. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat pada akhirnya. Macam tadilah saya cerita kan, lumba kereta ke, lumba motor, lumba lari ke, pusingan awas, semua pusingan di belakang sekali. Tapi masuk pusingan last sekali, dia paling depan, kira dia menang. Bila sampai ke garisan penamat, itulah dia punya kedudukan dia. Hadis yang ke-84. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat du'iya Rasulullah sallallahu ila janazati sabiyyin minal ansar. Rasulullah SAW dipanggil untuk melihat jenazah budak kecil daripada anak seorang ansar. Faqultu ya Rasulullah tuba li hadza usfurun min asafiril jannah lam ya'malis su'a wa lam yudrikuhu. Maka aku katakan, Siti Aisyah katakan, wahai Rasulullah, tuba li hadzal usfurun min asafiril jannah. Beruntunglah ataupun tuba ni beruntunglah. Lihaza usfurun min asafiril jannah. Usfur ni sebenarnya burung apa? Usfur ni sejenis burung kecil tu, burung murai ke burung apa dah. Jadi maknanya kiasan kepada budak kecil tu. Burung tu kan bebas. Biasanya burung tu kita ada kiasan untuk bebas. Maksudnya budak kecil, maknanya dia bebaskan daripada dosa dan pahala. Jadi beruntunglah budak kecil ni yang bebas, seperti mana burung-burung bebas terbang kan. Lam ya'malis su'a, dia tak pernah beramal amalan yang buruk, walam yudrikhu, dan dia tidak pernah ditemukan dengan amalan buruk tersebut. Ataupun dia tak pernah membuat dosa lah. Qala ghairu zalika ya Aisyah. Nabi kata, ataupun selain daripada itu, wahai Aisyah. Atau selain daripada itu.
Di sini maknanya Nabi tak katalah dia ahli neraka ke apa. Nabi kata au ghairu zalik ya Aisyah, ataupun sebaliknya, ataupun selain daripada itu, maksudnya sebaliknya. Innallaha khalaqa lil jannah ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan bagi syurga itu ahli yang mana Allah ciptakan mereka untuk syurga tersebut. Wahum fi aslabi abaihim, sedangkan mereka masih berada di dalam tulang-tulang sulbi nenek moyang mereka. Maksudnya belum lahir lagi, Allah Ta'ala sudah tetapkan siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Wa khalaqa lin-nari ahlan, dan Allah Ta'ala telah menciptakan ahli-ahli bagi neraka. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim, dan Allah Ta'ala ciptakan mereka untuk neraka itu sedangkan mereka masih berada di tulang-tulang sulbi nenek moyang mereka. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim rahimahullah. Samalah, maksudnya ahli syurga dan ahli neraka itu sudah ditetapkan. Ahli syurga dan ahli neraka itu sudah ditetapkan. Tapi itulah seperti yang saya bahas tadi lah, maksudnya memang orang tu sendiri Allah dah tahu dia akan memilih kekufuran, dia akan memilih keimanan. Jadi ditakdirkan begitulah, mengikut apa pilihan dia ataupun menurut pilihan Allah dan pilihan Allah juga. Sukati Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala dia punya makhluk, sukati dia lah. Sebab ada orang petikai sebenarnya kadang, kenapa Allah Ta'ala ciptakan ahli neraka? Jadi itulah selain daripada jawapan tadi lah, jawapan yang kata memang Allah tahu bila Allah ciptakan orang tu, dia akan pilih kekufuran. Sebab tu dia ditakdirkan untuk kufur sebab dia yang pilih. Walaupun Allah Ta'ala Allah Ta'ala belum ciptakan dia, tetapi Allah Ta'ala dah tahu sebab ilmu Allah azali, ilmu Allah qadim. Macam contoh macam ni lah. Contohnya budak kecil. Ini contoh sajalah bagi faham kan. Sekadar takribul fahmi, untuk mendekatkan kefahaman saja. Contohnya budak kecil umur 4 tahun, 5 tahun. Kalau kita bagi dia duit lah RM10 lah, kita kata, agak-agak dia beli aiskrim ke dia beli buku baca? Budak umur 4 tahun 5 tahun, kita bagi dia RM10, agak-agak dia beli aiskrim gula-gula ke atau dia beli buku baca buku? Kita akan kata dia akan beli aiskrim. Kita dah tahu budak. Sebab kita tahu budak punya perangai, tahulah, kita tahu semua. Jadi Allah Ta'ala lebih mengetahui lagi. Jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia tu kan berbeza-beza. So bila Allah jadikan manusia tu, Allah tahu dia ni suka apa, dia ni tak suka apa, dia akan pilih apa, Allah dah tahu dah. Jadi bila tu Allah Ta'ala cipta, dan Allah Ta'ala tak memaksa seseorang tu beriman ataupun kafir, maksiat ataupun taat. Jadi Allah ciptakan dia dengan karakter dia, dan Allah tahu dia ni kalau aku cipta dengan ni karakter ni, dia akan jadi macam ni, dia akan pilih tu, dia akan buat tu. Sebab tu Allah takdirkan ikut apa yang dia nak sebenarnya. Kita tak boleh salahkan Allah Ta'ala. Kalau ya pun, kalau kok ya pun, satu jawapan yang kita kata checkmate lah, jawapan checkmate, iaitu manusia ni milik Allah. Bahkan seluruh makhluk ni milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang berada di langit dan di bumi. Semua milik Allah. Jadi bila semuanya milik Allah, suka hati Allah lah nak buat apa pun. Allah Ta'ala nak ciptakan manusia nak campak dalam neraka ke, nak ciptakan manusia nak masuk dalam syurga, tu suka hati dia. Contohnya ada orang dia pergi kedai makan. Dia pergi kedai makan, dia order nasi, dia makan. Lepas tu baru makan 2-3 suap, tak sedap tanah. Lepas tu dia buang. Oi, kenapa kau buang ni? Zalim kau buang. Suka hati aku lah, aku beli, aku bayar, kau apa pasal pula? Betul tak? Kita beli milik kita, ni contoh lah, ni contoh bagi faham juga. Bila benda tu milik kita, kita nak makan ke, kita nak buang ke, kita nak buat apa sekati kita punya. Kita punya. Orang tu kalau milik dia, sukatilah dia nak buat apa pun. Orang lain tak ada hak nak kata, kenapa kau buat macam tu? Sukati aku lah, milik aku. Betul? Jadi begitulah Allah. Semua milik dia. Sukati Allah lah. Nak campak dalam neraka ke, nak masuk dalam syurga tu, siapa boleh pertikai? Siapa yang mampu pertikaikan? Sedangkan pertikaian itu pun kalau Allah tak izin, boleh dia pertikai. Manusia ni di dunia Allah bagi dia kemampuan untuk dia pertikai. Contohnya apalah Allah Ta'ala ni uji manusia dengan COVID ni. Habis semua orang, ramai yang tak ada kerja, ramai yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Kenapa Allah Ta'ala uji? Allah Ta'ala juga buat. Tanpa izin Allah Ta'ala, tanda tak jadi.
Kan gempa bumi berlaku, budak kecil tak berdosa, salahkan Allah. Gempa bumi contohlah di Aceh ke di mana ke, gempa bumi budak tak berdosa, budak bayi umur setahun dua walaupun kafir ke Islam ke, mati kena gempa. Apa salah dia? Apa dosa dia? Jadi orang pertikaikan Allah Ta'ala. Apalah Allah ni? Mana boleh? Suka hati Allah. Suka hati dia nak buat apa? Itu jawapan checkmate lah orang kata. Dalam Quran Allah kata, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya. Allah, nobody can question God. No one can question God. Tuhan tu tidak boleh dipersoalkan. Sebaliknya, wahum yus'alun. Manusia lah yang akan ditanya. Kau buat apa? Itu jawapan checkmate lah. Jawapan checkmate. Tetapi hikmahnya di sebaliknya, sebenarnya kebanyakannya apa yang terjadi, Allah buat ikut manusia punya kehendak juga sebenarnya. Tak semualah, tak semua. Namanya Allah Ta'ala adil. Dia sebagai Tuhan, dia berhak untuk menghendaki apa saja. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kamu tak akan boleh melakukan apa saja ikut kehendak kamu, semuanya akan ikut kehendak Allah. Cuma sebahagian kehendak Allah itu bersesuaian dengan kehendak kamu, itu saja. Dia Tuhan. Tidak, apa bezanya Tuhan dengan bukan Tuhan? Itu jawapan checkmate lah. Jawapan yang banyak bising. Orang yang banyak bunyi, tu bagi jawapan tu ya kat dia. Dia tak puas hati juga, duduklah neraka besok. Tak puas hati juga, kau nak menentang Tuhan, kau boleh menang. Kau ingat, satu dunia ni, daripada Nabi Adam sampai kiamat, manusia, jin, malaikat, binatang, apa saja makhluk yang hidup lah, termasuk yang tak hidup, nak menentang Allah, sekelip mata je Allah hilangkan, lenyap. Sekelip mata je Allah Ta'ala lenyapkan, Allah boleh ganti balik yang baru punya. Kacang goreng lah. Itu Allah, itu Tuhan. Jangan main-main. Yang banyak duk petikai-petikai ni, suka tempat-tempat neraka, senang cerita. Besok kat neraka petikai tengok. Petikai tengok. Nak cakap Allah zalim ke, nak kata siapalah yang mulut dia kurang hajar, nak kata Tuhan zalim lah, Tuhan tak adil lah, cakap sekarang. Besok kat neraka, nak tengok kau cakap, berani cakap tak cakap. Tengok berapa ramai yang Allah Ta'ala bagi. Itu dia tak nak cerita. Dia nak cerita yang buruk-buruk. Nikmat yang Allah bagi dia hidup, Allah bagi dia wujud pun dah cukup beruntung dah, cukup bersyukur lah. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai makhluk hidup manusia. Dia menikmati kehidupan dia, dapat makan, dapat minum, dapat ni. Betul dia nak petikai kan, kesianlah orang tu, cacat, kesianlah budak tu mati gempa bumi, kesianlah. La ilaha illallah. Engkau tu Allah bagi kelebihan. Apa hak engkau? Kau ada hak apa nak hidup? Apa engkau punya, kau ni berhak untuk apa benda yang kau buat dekat, kau ada apa? Allah ada hutang dengan kau. Kau ingat kau ni ada hak nak hidup. Allah Ta'ala bagi kau hidup, berwujudkan kau, bagi kau hidup, sihat, makan, minum semua. Cukup bersyukur lah tu. Lepas tu nak petikai pula. Kenapa? Allah Ta'ala ni zalim lah. Allah Ta'ala kenapa? Sudah. Engkau dah hidup dah tu pun patut syukur dah. Itu manusia. Manusia ni memang macam tu. Banyak petikai. Wa kana aktsaru syai'in jadala. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia ni terlalu banyak songe, banyak jadal tu maksudnya banyak komplain. Memang itu tabiat manusia. Dia tak sedar yang nikmat Allah yang Allah bagi kat dia tu, Allah wujudkan dia, Allah hidupkan dia. Bahkan orang Islam kalau komplain, lagilah tak patut. Allah bagi kau iman Islam, jadi Allah tarik iman Islam kau, masuk neraka dengan Fir'aun, dengan Abu Jahal, ambil kau. Nak petikai pula. Orang kafir petikai lantak dia, memang neraka pun. Orang Islam nak petikai. Syukurlah, syukur. So di sini jadi permasalahan di sini satulah, iaitu anak budak kecil nak Islam ni. Maknanya janazah minal ansar, maksudnya anak kepada orang ansar. Sobi ni budak kecil, belum balik. Sobi ni yang belum balik, meninggal dunia. Anak orang Islam, anak orang ansar lagi, sahabat Nabi. So Aisyah kata syurga lah. Tu Aisyah kata memang untung lah masuk syurga lah. Kemudian Nabi kata ghairi zalik. Jadi seolah-olah Nabi kata sebaliknya, ataupun ghairu zalik atau ghairu zalik, ataupun aw ghairu zalik wa ya Aisyah, ataupun tak macam tu.
Okay, so apa maksud Nabi ataupun tak macam tu? Maksudnya kan dia kata min ahli jannah kan. Usfuru min asafiril jannah. Maksudnya dia tahu budak ni confirm syurga lah ni. Ataupun betul Rasul kata wahai Aisyah ataupun ghairu zalik ataupun tak macam tu. So perkataan Nabi ni apa maksud Nabi? Okay, yang pertama di sini ulama kata Nabi melarang kita jangan overconfident. Itu yang pertama, jangan kita mengambil tempat Allah. Maksudnya kita pula dah ini confirm syurga ni, confirm syurga tak ada. Kecuali Nabi. Macam dalam hadis kan Nabi kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Baidah al-Jarrah fil jannah. Semua yang Nabi sebut 10 orang asyarah mubasyarah fil jannah. Bilal, Nabi sebutkan Bilal, Nabi dengar tapak kaki Bilal di syurga. Kemudian Nabi ada kata kadang nak tengok ahli syurga, tengok pemuda tu. Itu Nabi tak apa. Nabi dapat tahu daripada Allah juga wahyu. Tapi kalau kita, jangan kita pandai-pandai ini confirm syurga ni, jangan. Pernah ada banyaklah peristiwa dalam hadis Sahih Muslim, ada satu orang dalam satu peperangan tu. Peperangan yang sengit lah, perang Uhud tak silap saya. Semua orang kan, orang Islam ketika tu dia kena attack lah, kena attack dengan musyrikin. Masa tu Khalid Walid masih belum masuk Islam lagi. Dia ketua kumpulan sana lagi Islam, kena attack banyak. Tapi ada satu orang sahabat ni, dia maju, orang semua berundur, dia maju, habis semua dia bunuh. Lepas tu datang lagi, dia maju lagi. Maknanya sahabat tengok, wish, hebat ni sahabat ni ahli syurga ni, confirm ni. Nabi kata tak, dia ahli neraka. Terkejut semua sahabat dengar. Macam ni punya hebat pun ahli neraka lagi. Hadis dalam riwayat tu kata kami sebahagian daripada hampir-hampir tak percaya. Betul ke Nabi ni? Sampai dah tahap Nabi ni takkan orang berjuang bermati-matian di medan perang untuk melawan orang musyrikin pun ahli neraka. Dia orang jadi ragu. Tapi ada satu orang sahabat ni, dia kata mesti ada sesuatu di sebalik kata-kata Nabi. Lalu dia follow orang tu. Dia follow sahabat yang hebat tu. Ya, follow. Tiba-tiba dia nampak sahabat tu dicederakan. Tiba-tiba tak macam mana dia tercedera. Dan cedera dia parah. Bila cedera parah, dia tak tahan. Ya, sakit sangat, dia tak tahan. Dia pergi ke satu sudut. Lalu dia pacakkan pedang kat bawah, dia bunuh diri dia. Dia bunuh diri dia sendiri. Lepas tu dia tengok, dia terkejut. Masya Allah, patutlah Nabi kata dia ni ahli neraka, punya dia bunuh diri. Lepas tu dia pergi jumpa Nabi, dia lari jumpa Nabi, ya Rasulullah. Dia kata asyhadu annaka Rasulullah. Dia terus bersyahadah, aku bersaksi bahawa kau ni memang Rasulullah. Kenapa? Dia ceritalah, orang yang kau kata ahli neraka tu memang betul dia ahli neraka. Aku follow dia kata aku nampak, lepas tu dia cedera, lepas tu dia tak tahan, dia bunuh diri. Tu lah. Maknanya yang tahu hanya ahli syurga atau neraka Nabi sahaja. Itu pun tak semualah, tak semua. Nabi hanya tunjukkan sebahagian-sebahagian. Jadi sebab tu bila Aisyah kata, ini confirm ahli syurga ni, budak kecil kan lahir, Nabi kata ghairu zalik. So ghairu zalik tu bukanlah bermakna mungkin ahli neraka, tak. Mungkin dia sebab apa? Di sini ulama khilaf. Budak kecil yang mati sebelum baligh ni dia kalangan umat Islam dan orang kafir. Walaupun akhirnya jumhur ulama mengatakan bahawa anak orang beriman kalau dia mati akan masuk syurga. Okey. Masalah dia masuk syurga sebagai orang dewasa ke? Atau masuk syurga jadi anak-anak juga ke? Ataupun masuk syurga dia jadi pelayan-pelayan sahaja. Sebab dia belum baligh. Mati kecil. Yalah, lahir-lahir sehari dua mati. Bayi kan? Bayi sehari dua lahir mati contohnya. Takkan dia bila di akhirat nanti dia jadi orang besar. Itu yang ulama petikai kan. Ataupun nanti akan ada anak di syurga. Maksudnya ada orang akan ada anak di syurga. Mungkin ada pendapat. Ada hadis mengatakan bahawa siapa yang anak dia mati pada waktu kecil, anak dia akan tunggu dia di syurga, di pintu syurga. Anak dia akan tunggu dia di pintu syurga. Itu maknanya ada seolah-olah ada dalil juga yang mengatakan wujudnya anak di syurga bukan lahirlah, tapi anak tu diwujudkan sebagai anak. Dia takkan ada kelahiran di syurga, takkan ada. Tapi anak yang kecil tu, yang seronok kan ada anak kecil.
Tetapi tak adalah makan berak, kencing, tak adalah nangis nak susu, nak nak menyusu ke apa, mungkin tak adalah. Dia just wallahualam macam mana keadaan dia. So ada banyak pendapat. Jadi mungkin maksud Nabi ghairi zalik tu maksudnya mungkin dia berkah ahli syurga. Mungkin dia sebagai pelayan, mungkin dia sebagai, dan ada riwayat mengatakan bahawa mereka-mereka ni akan diuji di akhirat. Yang lahir sebenarnya, yang mati sebelum balik, mereka akan ada ujian khusus di akhirat nanti. Di akhirat Allah akan uji mereka, kalau lulus masuk syurga, kalau tak lulus masuk neraka. Ada, kalau tak silap saya pernah baca satu kitab, lebih kurang dalam 17 kot pendapat. 17 pendapat yang mengatakan apa nasib anak kecil yang mati sebelum balik. Cuma jumhur lah ni, sebagai jumhur ulama mengatakan kalau anak orang Islam mati sebelum balik syurga. Cuma khilaf masuk syurga tu sebagai orang dewasa ke, sebagai budak kecil ke, sebagai pelayan ke, macam mana, itu khilaf lagi. Kemudian pendapat yang satu lagi pula khilaf tentang anak orang kafir pula. Anak orang kafir mati sebelum balik. Anak orang kafir mati sebelum balik. Apa nasib dia pula? Macam-macam pendapat ada. Ada yang kata kafir lah, mak ayah dia kafir, neraka. Ada yang kata tak, dia belum balik lagi. Syurga lah. Ada yang kata tak. Ada yang kata mereka akan diuji juga di sana. Ada yang kata tak, jadi pelayan-pelayan. Wildanun mukhalladun kan, dalam surah Al-Waqi'ah tu kan ada wildanun mukhalladun. Pemuda-pemuda yang melayani mereka. Ada yang kata tu anak orang kafir lah tu. Ada yang kata mereka akan diuji di akhirat nanti. Ada yang kata tawakuf. Jadi ada sebagai ulama kata yang paling muktamad, yang paling rajih ialah tawakuf. Tawakuf tu maksudnya kita jangan buat apa keputusan. Maksudnya ulama tak kata syurga, tak kata neraka. Pengetahuan itu serahkan kepada Allah, sebab ada riwayat Nabi sendiri kata serahkan pengetahuan itu kepada Allah. Perkara itu serahkan kepada Allah. Maksudnya kita tak perlu beriman pun. Mana bukan kewajipan kita. Kita wajib mengetahui apabila seorang kanak-kanak meninggal dunia, sama ada anak orang Islam ke atau anak orang kafir yang belum balik meninggal dunia, apakah nasib mereka di akhirat, kita tak wajib beriman. Mana kalau kita tak tahu pun tak berdosa. Dan kita tak dipertanggungjawab pun kena tahu. Kalau tak tahu kena seksa. Tak ada. Kita tak tahu nasib dia pun tak apa. Itu bukan tanggungjawab kita. Sebab tu Nabi, ulama kata, Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, serahkan perkara itu kepada Allah. Maksudnya tawakuf. Tak perlu kita bahas benda itu. Bukan tanggungjawab kita. Jadi lepas tu ada khilaf sampai 17 khilaf. Faham Dan lagi satu ulama kata, jangan kita overconfident. Jangan kita kata mudah-mudahan semoga dia ditempatkan bersama orang saleh di syurga nanti. Itu kita doakan boleh. Jangan kita confident, ini confirm ahli syurga ni, confirm ahli syurga ni, tak boleh. Kecuali kalau Nabi, Rasul dan Nabi yang sahabat-sahabat Nabi yang 10 itu, Bilal, Siti Fatimah, siapa lagi? Ada yang beberapa nama yang Nabi SAW sebut, memang dia ahli syurga, itu kita boleh katalah sebab Nabi yang sebut. Tapi yang lain kita tak tahu, jangan kita kata, ini confirm ahli syurga ni, ini confirm syahid ni, ini confirm tak ada. Kita doakan boleh, jangan confirm. Macam kita ni Tuhan pula. Aisyah kena tegur. Hadis sahih riwayat Muslim. Aisyah pun Nabi tegur. Ghaira zalika ya Aisyah. Ghaira zalika ya Aisyah. Ataupun tak macam tu. Tapi tak adalah maksud Nabi tu mesti ahli neraka. Tak tahu apa nasib dia. Boleh jadi dia, kalau yang pendapat yang mengatakan diuji di akhirat, akhirnya dia gagal masuk neraka. Boleh jadi. Wallahu a'lam. Banyak lagi hadis ni. Banyak lagi hadis-hadis sebenarnya. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan lah, insyaAllah. Saya punya ni dua bulan sekali je. Minggu pertama, Sabtu pertama dengan Sabtu ketiga, insyaAllah. Ni kan Sabtu ketiga. So kita jumpa Sabtu pertama bulan depan, insyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah badai. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.